Ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 我们再一次进入祷告， Mari kita masuk dalam doa. 感谢你，因为你是那位深知我们一切挣扎、重担和忧愁的神。 Kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan mengetahui segala apa yang ada di dalam hati kami. 求圣灵在我们当中运行，使我们今天所领受的不只是知识上的增加，更是生命的更新与改 Kiranya 变。 Roh Kudus menolong setiap kami. Kiranya apa yang hari ini kita dengarkan bukan hanya satu pengetahuan, melainkan satu perubahan hidup dalam hati kami. 愿基督那超越人所能理解的平安，保守我们的心怀意念，使我们常常住在基督耶稣里面。 Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala pikiran kita, pikiran kami bisa ditanamkan di dalam hati kami. 我们接下来的时间全然交托在你手中， Waktu yang selanjutnya kami serahkan di tangan kuasa-Mu. 求你主耶稣向我们说话， Kiranya Tuhan berbicara dengan kami, 因为我们渴慕听见你的声音。 karena kami haus untuk mendengarkan 我们 firman. 如此祷告感恩， Demikian kami berdoa hanya di dalam nama 奉主耶稣基督圣名祈求， dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹，我们正在活在一个充满焦虑的时代。 Saudara kekasih dalam Tuhan, kita hidup di zaman yang penuh dengan kecemasan. 人们也许经历失去亲人的悲伤、婚姻的破裂、疾病的折磨、创伤后的挣扎。 Mungkin ketika orang mengalami kesedihan karena kehilangan orang yang dicintainya, hancurnya pernikahan, siksaan sakit, penyakit, pergumulan setelah terjadi trauma. 然而，我们会听见一些看起来积极甚至很属灵的话。 Tapi kita sering mendengarkan kata-kata yang kelihatannya begitu positif, bahkan begitu rohaninya. 可能我们听见人们对我们说啊，不要想得太多了，凡事往好处看，你只要有信心就好了，神一定有他的美意。基督徒不应该一直忧虑。 Kita sering mendengarkan kata-kata jangan terlalu banyak dipikirkan, selalu lihat sisi positifnya. Kamu hanya perlu memiliki kepercayaan diri. Tuhan pasti memiliki tujuan yang baik. Untuk orang Kristen seharusnya tidak boleh terus-menerus dalam kekhawatiran. 信徒们这些话有时出于好意，但却可能形成一种现代心理学所说的毒性聚集。 Kata-kata ini terkadang kelihatannya diucapkan di dalam niat yang baik, tapi dapat menciptakan apa yang dalam psikolog modern disebut positivitas beracun. 什么是所谓毒性聚集，并不是聚集本身有问题，而是用表面的乐观来压抑真实的痛苦，用强颜欢笑来遮盖内心的挣扎。 Padahal positivitas yang beracun itu bukanlah positivitasnya yang salah, melainkan karena ia menggunakan optimisme dangkal untuk menekan rasa takut sendiri dan senyum palsu untuk menutupi pergumulan batin kita. 他要求人们隐藏眼泪，压制情绪，仿佛真正属灵的人不应该有软弱，不应该有忧伤，不应该有焦虑。 Dia menuntut orang untuk menyembunyikan air mata dan menekan emosi mereka. Seolah-olah orang yang benar-benar rohani seharusnya tidak memiliki kelemahan, kesedihan atau kecemasan. 然而，圣经是怎么样来教导我们呢？圣经从来没有这样教导我们。 Namun Alkitab tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. 因此，我们当读到腓立比书第4章第6节时，应当以武挂力。很多人把这节经文理解成一种责备。 Sehingga pada waktu kita membaca Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir,
tentang apapun. Perkataan ini selalu menjadikan satu teguran bagi kami. 好像我们觉得我们不应该教育，不应该因为当我们有教育，就是信心不够，忧 Artinya, 愁是属灵生命出了问题。 artinya sepertinya kita tidak boleh terlalu cemas. Jika kita merasakan cemas itu berarti ada kekurangan percaya diri. Jika ada merasa gelisah itu berarti ada masalah di dalam kehidupan rohani kita. 保罗真正的意思不是这样， Namun bukan itulah yang sebenarnya yang dimaksud oleh Paulus. 因为当保罗写下这些话的时候，保罗并不是坐在舒适的家中，而是在监牢里。他身处锁链之中，面对未知道的前途，甚至可能面对死亡。 Karena pada waktu Paulus menuliskan kata-kata ini, dia bukannya sedang duduk nyaman di rumahnya, melainkan di penjara. Dia dirantai, menghadapi masa depan yang tidak pasti, bahkan kemungkinan kematian. 所以信徒们，换句话说，保罗并不是站在痛苦之外谈平安，而是在痛苦之中见证了平安。 Dengan kata lain yaitu Paulus tidak berbicara tentang kedamaian dari luar penderitaan, melainkan menyaksikan kedamaian di dalam penderitaannya. 因此，应当一无挂虑，不是要我们停止感觉，不是要我们否认现实，也不是要我们戴上一个属灵的面具。保罗所发出的启示是一份邀请。 Sehingga perkataan jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun, bukan berarti kita harus berhenti merasakan, menyangkal kenyataan atau mengenakan topeng spiritual. Apa yang Paulus sampaikan sebenarnya adalah sebuah undangan. 保罗和上帝的真理邀请我们不要独自背负这一切，把我们的焦虑、我们的恐惧、我们的眼泪带到上帝的面前。 Dengan kebenaran Alkitab, Paulus mengatakan bahwa kita harusnya membawakan air mata kita ke hadapan Tuhan. 把我们最脆弱的情绪带到主的面前。 Bawalah emosi Anda yang paling tulus dan rentan ke hadapan Tuhan. 将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。 Nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Tuhan akan melampaui segala akal yang kita lihat. 然而问题是，人们常常忽略了直接经文面前接着的前一句话。 Soalnya yang menjadi persoalan yaitu orang seringkali melupakan kata-kata yang penting sebelum ayat ini. 我们背腓立比书第4章第6节。 Kita melihat dalam Filipi 4 ayat yang ke-5. 但是我们别忘第5节所说的经节，那是关键，主已经尽了。 Karena di ayat yang keempat, pasal yang keempat ayat yang ke-5 dikatakan Tuhan sudah dekat. Ini adalah kunci yang paling penting bagi iman kepercayaan kita. 这难道不是很奇怪吗？ Bukankah ini aneh? 为什么我们常常只应用不要用力，却忽略了它最重要的基础？ Mengapa kita sering mengatakan bahwa mengutip jangan khawatir sambil mengabaikan landasan yang terpentingnya ini? 保罗真正所的是主已经尽了，应当以无挂虑。 Yang sebenarnya yang Paulus katakan adalah Tuhan sudah dekat, jangan khawatir. 这就是保罗发出这个命令的理由。 Inilah alasan bagi Paulus memberikan perintah ini. 主已经尽了。 Tuhan telah dekat. 无论我们正在面对什么，无论是疾病、事业、关系破裂、未来的不确定，还是内心深处无人知晓的挣扎，主已经尽了。 Tuhan sudah dekat. Apapun yang kita hadapin, yaitu penyakit, pengangguran, hubungan yang rusak, tidak pastinya masa depan, atau pergumulan di dalam hati kita, itu semuanya tidak akan ada artinya.
也许当下我们感觉不到神的同在， Mungkin saat ini kita belum merasakan keberadaan Tuhan. 也许在黑暗中，我们甚至怀疑上帝是否真正的在那里。 Mungkin di dalam kegelapan kita bisa meragukan apakah benar Tuhan ada di sana. 事实并不会因为感觉而改变， Padahal kebenaran itu tidak akan berubah oleh karena perasaan kita. 神给我们的应许不是我一定让你的人生毫无风浪， Janji yang diberikan kepada Allah kepada kita bukanlah akan memastikan kehidupan kita tanpa badai. 而是无论风浪多大，我都会与你同在。 Akan tetapi sebesar apapun badainya, aku akan selalu berserta dengan kamu. 这个就是最基本的，我们能够不忧虑的原因。 Inilah yang paling pokok mengapa kita mampu terbebas dari kekhawatiran. 他与我们同在，他知道我们的重担，他听见我们的祷告，他明白我们的眼泪。 Dia berserta, Tuhan berserta dengan kita dan kita tahu, dia tahu air mata kita, kekhawatiran kita. 所以，当你我读到腓立比书第4章第6节时，不要只停留在应当与无瓜里，但是我们连同前的一句一起读，主已经尽了应当与无瓜里。 Oleh karena itu pada saat kita membaca Filipi 4 ayat yang ke-6, jangan hanya berhenti di pada tidak perlu khawatir. Dan kalimat ini haruslah dibaca bersama dengan kalimat yang sebelumnya, yaitu Tuhan sudah dekat. 接下来，我们要更深的明白一无挂历的真正的意思是什么。 Mari kita lebih dalam lagi memahami, janganlah khawatir, artinya apa? 这种忧虑不仅是心理现象， Kecemasan ini bukannya satu fenomena psikolog saja. 但是指的是一种使人心思分裂、无法专注于神的忧虑。 Tetapi dia bisa mencerminkan upaya manusia untuk terbelah pikiran kita. 这种忧虑不仅是心理现象，但是也是属灵的一种问题， Dan masalah ini adalah masalah spiritual juga. 因为它发扬出人试图掌控自己无法的未来，而没有完全信靠神。 Dia membuat manusia untuk dengan upaya sendiri untuk mengendalikan keadaan dan tidak berfokus kepada pertolongan dari Tuhan. 保罗不单单说不要忧虑，而是提出具体的回应方式。 Paulus bukan sekedar mengatakan jangan khawatir, namun dia menawarkan solusi yang cara-cara positif untuk menanggapinya. 有3个回应方式：第一是祷告，第二是祈求，第三是感谢。 Ada 3 yang diberikan kepada Paulus berikan kepada kita, yaitu doa, permohonan, dan ucapan syukur. 接着祷告，人将生命的重担交托给神，从焦虑的自我控制进入对神心事的信靠。 Karena melalui doa, menyerahkan beban hidup kita kepada Tuhan, beralih dari pengendalian diri yang penuh dengan kecemasan menuju kepercayaan kepada Allah. 祷告的意义不是逃避，而是进入。 Arti dari doa itu bukan untuk menghindari, melainkan maju terus dan masuk ke dalam. 祷告不是控制神，而是把控制权交还给神。 Dan doa itu bukan kita berusaha untuk mengendalikan Tuhan, melainkan kita menyerahkan diri kita untuk dikendalikan oleh Tuhan. 当我们祷告时，不只是问题改变了，我们的位置也改变了。 Karena pada waktu kita doa, bukannya posisi kita akan berubah, jadi kita akan menjadi yang dikendalikan oleh Tuhan. 这段经文不是说环境立刻变好，而是说，即使环境没有改变，你的里面可以被守护。 Ayat untuk berdoa ini bukan hanya kita dirubahkan keadaan kita, melainkan apapun yang terjadi, meskipun keadaan belum menjadi baik, hati kita akan
dilindungi oleh Tuhan. 不是控制一切，我们才能得平安。 Bukan kita mengendalikan segalanya dan kita bisa mendapatkan kedamaian itu. 而是交托一切，才能经历的平安。 Melainkan kita menyerahkan segalanya sehingga kita bisa mendapatkan damai. 经历神超越理性的平安，就是保护人的心思意念。 Melalui Tuhan, kita menyerahkan kepada Tuhan, kita mendapatkan damai sejahtera di dalam hati kita. 这个保守的画面是很特别的。 Yang dimaksud dilindungi adalah istilah yang sangat istimewa. 保守是描述了一座被军队守护的一 Yang 个城。 berarti tentara yang ditempatkan menjaga pertahankan kota tersebut. 当保罗写这个第7节，把焦虑交给神，神的平安就像一支军队驻守在你心灵的城门口。 Pada waktu Paulus menuliskan ayat ini, sepertinya kita menyerahkan segalanya kepada tentara yang menjaga kota kita. 神保护我们的心，保护我们的思想。 Tuhan menjaga hati kita dan pikiran kita. 可能我们的心想控制别人，想被认可，想证明自己。 Mungkin kita mempunyai satu hati untuk menguasai orang lain dan untuk bisa diakui oleh orang lain. 圣经在旧约说，人的心、人的肉体是黑暗的。 Di dalam Alkitab mengatakan bahwa hati manusia itu adalah yang gelap. 人越来越看重自己，越来会变成焦虑，越来会失去平安。 Karena manusia semakin cemas tentang diri mereka sendiri dan akibatnya kehilangan damai sejahtera mereka. 我在这里守住你，我不让恐惧作王。 Tapi Allah berkata, aku tetap di sini untuk melindungimu dan tidak membiarkan rasa takut menguasai dirimu. 许多研究发现，谈话治疗对于焦虑症的帮助非常有效力。 Banyak penelitian menemukan terapi melalui bicara sangat menolong bagi penderita kecemasan. 在不少的研究中，谈话治疗的当一个人能够安全地表达内心的担忧，并被理解、被接纳时，医治就开始发生了。 Dan penelitian juga menunjukkan melalui terapi dengan bicara bisa menghasilkan efek yang lebih lama. 我们看见腓立比书第4章第6到第7节中的属灵智慧。 Kita melihat hikmat yang ditunjukkan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai 7. 神知道人需要把重担说出来， Tuhan mengetahui bahwa manusia haruslah mengutarakan beban berat mereka. 因此他邀请我们借着祷告，把心里忧愁告诉他。 Sehingga Tuhan mengundang kita untuk melalui doa mengutarakan kekhawatiran kita kepadanya. 同时，神也常常透过他所赐的属灵群体，让我们有机会可信赖人倾诉，得到支持与陪伴。 Dan di saat yang sama Tuhan seringkali melalui komunitas rohani yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk mengutus orang-orang datang ke hadiran kita. 对今天正在与焦虑挣扎的会友或者朋友来说，这段经文带来一个很大的安慰。 Sehingga jikalau pada saat ini kita mempunyai satu hati yang khawatir, ayat ini akan menjadikan hiburan yang luar biasa. 神从来没有要求我们一个人担当， Karena Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk bertanggung jawab sendiri. 同时神也常常透过身边的人来拥抱我们。
Dan Tuhan seringkali melalui orang-orang di sekeliling kita merangkul dan menghibur kita. 也许是一位牧者、一位辅导员、一位属灵同伴，或一个愿意安静听我们说话的一个朋友。 Mereka mungkin adalah seorang hamba Tuhan, pendeta, seorang konselor, seorang sobat rohani, atau seorang yang mau mendengarkan perkataan kita dengan tenang. 有时神的平安不是立刻拿走我们的问题， Ada waktunya problem tidak dengan segera diambil oleh damai sejahtera Tuhan. 而是让我们知道，在这条路上我们没有一个人走。 Akan tetapi supaya kita mengetahui di perjalanan ini kita tidak sendirian. 所以，是否你我正在焦虑，请我们不要把自己关闭起来。 Oleh sebab itu jikalau Anda sedang khawatir, janganlah menutup dirimu sendiri. 向神开口吧， Berbicaralah kepada Tuhan. 也向可信赖的人找他们谈话。 Berbicaralah kepada orang yang dapat kita percayai. 因为神不仅垂听我们的祷告，他也会差派人来到我们的身边。 Karena Tuhan bukannya hanya mendengarkan doa, melainkan Dia juga mengutus orang datang kepada kami. 当我们这样做的时候，你会发现神所赐的那超越人所能理解的平安，正在一点点的托住我们的心。 Jikalau kita melakukan hal demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal sedang dengan bertahap menopang Anda. 我们拿2分钟的时间来学习 Kita mengambil 为别人祷告。 waktu 2 menit untuk untuk berdoa untuk orang lain. 为你左右的朋友问他们一个问题： Berdoa kepada kiri kanan kita, apakah persoalannya? 你焦虑的是什么？ Apa yang membuat Anda khawatir? 我可以帮你祷告吗？ Saya bisa berdoa untuk Anda. 1-2 menit ya, menanyakan kiri kanan kita, apa yang bisa saya doakan? 我们常常为不在这里的朋友祷告，但是我们每一次来到这里，我们也渴慕有人在我们的旁边为我们也为我们祷告， Kita sering 也 berdoa 关 untuk 心我们。 kita sering berdoa untuk orang-orang yang tidak ada di sini, tapi pada waktu hari ini kita datang ke tempat ini, marilah kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Doakan anak saya. Anak saya sedang sakit. Yang di sini. Ya, kemarin masuk rumah sakit. Di itu PSD. Jadi paru-parunya itu ada flap. Tidak tahu, belum tahu. Jakaria. Mari Bapak Ibu kita tutup di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan pada malam hari ini. Kami sekali lagi diingatkan pada waktu kami menghadapi situasi apapun. Kami bukan saja diminta jangan khawatir, melainkan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa Tuhan telah dekat. Oleh sebab itu kami tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, dan kiranya Tuhan juga berkati firman-Mu, simpan di dalam hati kami sehingga kami melakukan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Bersyukur, terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.